شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين وبعد. Alhamdulillah, dihormati lagi kasih barisan kepimpinan JK Masjid Bandar Universiti, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap yang dimuliakan para alim ulama rahmati Allah sekalian, juga muslimin muslimat yang dikasihi. Pertamanya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekalian umat Islam untuk sama-sama kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kerana ada sebahagian daripada kita yang Allah Subhanahu wa taala sibukkan mereka dengan urusan dunia, mereka dapat mengerjakan salat maghrib tetapi secara individu. Bahkan ada sebahagian daripada kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak campakkan taufik dan hidayah ke atas mereka, maka mereka langsung tidak dapat mengerjakan salat. Maka tugas dan tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada mereka, mengajakkan mereka untuk mengerjakan salat. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekalian umat Islam untuk yang salat berjamaah, untuk duduk sama-sama dalam masjid yang begitu indah ini, untuk sama-sama kita berkongsi daripada salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala amalan kita untuk memudahkan kita masuk ke syurganya insya-Allah. Kita sambung kembali perbincangan kita dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, iaitu satu kitab hadis yang dinamakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu satu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Tirmizi menceritakan tentang perihal junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal baginda bercakap, perihal baginda berjalan, perihal baginda makan, perihal baginda menyikat rambut, perihal baginda berkomunikasi bersama dengan para sahabat, dan berbagai-bagai lagi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dimuatkan dalam kitab ini menceritakan tentang bagaimana detik-detik terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan alam yang fana ini. Begitu juga di akhir bab ini Imam Tirmizi rahimahullahu taala meletakkan satu bab bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu pentingnya kita pelajari kitab ini untuk kita mengenal susuk tubuh yang mana mempengaruhi satu dunia, mempengaruhi umat dunia ini, merupakan insan yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa usaha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah Islam yang kita nikmati pada hari ini, tidak adalah nikmat iman yang kita dapat pegang pada hari ini. Maka kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan membacakan kitab ini mendatangkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Kita masih berada di bab yang ke-3, kalau tidak silap saya. Betul? Yang ada kitab betul? Oh, semua dah hafal kitab, alhamdulillah. Yang ni saya suka. Ni kita macam Imam Syafi'i. Kita mengikut mazhab Syafi'i, dan kita memang mengikut macam Imam Syafi'i, menghafal kitab. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ni kita masih berada di bab ketiga, bab tentang rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam kitab saya hadis yang ke-30 insyaallah. حدثنا سويد بن نصير حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس
anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahum wa kana al-musyrikuuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Baik, satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kamu dah tahu dah siapa Ibnu Abbas tak? Nah, Ibnu Abbas siapa tuan-tuan yang mati Allah? Ibnu Abbas. Bukan Pak Abbas bawa teksi. Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Kalau mana kita sebut Ibnu Abbas, mesti kita kata radhiyallahu anhuma. Kerana apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, anaknya, bapanya Sayyidina Abbas. Jadi dua orang ni sahabat Nabi. Sebab itu kita panggil bila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu Abdullah, kemudian bapanya Sayyidina Abbas. Siapa dua-dua ni? Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni kena ingat ni sejarah yang paling mudah sekali. Dalam mana kita nak mencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena kenal saudara-saudara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam 10 tahun kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah sejarah yang kita nak pupuk dalam diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berjaya kalau tidak ada sahabat-sahabat yang kekal istiqamah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat inilah yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah baginda di Mekah. Di pulau sahabat-sahabat inilah yang membagi sokongan moral. Andai kata kalau kita tidak mengingati keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda, amat rugilah kita. Baik. Hadis ni menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyikat rambut dia. Dia selalu menyikat rambut. Jadi siapa yang ada rambut, maka sunnahnya menyikatkan rambut tersebut. Yang ada rambut tu maksud dia bukan rambut ada sikit-sikit botak tu, tapi ada rambut juga tak. Maksud dia rambut yang panjang lah. Rambut yang panjang sunnahnya Nabi selalu sikat. Jadi kalau kita ada rambut, tolonglah yang rambut panjang tolong sikat, jangan biarkan serabut. Ni sunnah Nabi tuan-tuan. Bela rambut panjang sunnah Nabi. Sikat rambut sunnah Nabi. Dapat 2 pahala tuan-tuan dan mati Allah. Dah sikat rambut pula, letak pula. Lepas ni kita akan tengok satu hadis yang ceritakan Nabi letak minyak rambut pula. 3 dah sunnah Nabi, kita dapat pahala. Mudah-mudah aja. Tapi 3 ni boleh musnah sekelip mata dengan satu benda. Apa dia? Riak. Riak. Mu tak ada janggut, mu tak ikut sunnah Nabi. Tengok aku ikut sunnah Nabi kan ada janggut ni. Dah habis dah kita. Awalnya tadi kita bela janggut sebab nak ikut sunnah Nabi. Tapi bila mana kita menceritakan kemegahan yang kita nak cerita ni, tanpa sedar kita timbul riak dalam hati, habis sunnah kita buat pahala tadi. Tolong berhati tuan-tuan. Tapi dalam hadis ni kita nak cerita apa? Nabi SAW, wa kana al-musyrikuuna yafrituna al-rusum. Nak ceritanya orang-orang musyrik ni, mereka ni akan sikat rambut ni dengan belah tengah. Mereka orang musyrik ni siapa? Orang musyrik ni siapa tuan-tuan mati Allah? Tunggu. Orang musyrik ni siapa? Yang musyrik lah ni cerita ni. Musyrik siapa? Musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah. Jadi orang kaum musyrikin Mekah ini, mereka suka sikat rambut dengan belah tengah. Kemudian apa? Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum. Akan tetapi ahli kitab dia sikat rambut daripada depan sampai belakang. Dia sikat rambut daripada depan sampai belakang. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab bima lam yu'mar fihi bihi bi syai'in. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dia sunnah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui rambut sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah melalui cara menyikat rambut. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahlul kitab, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sikat rambut daripada depan sampai ke belakang bersama dengan ahli kitab. Ahli kitab siapa tuan-tuan? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara itu ahli kitab. Jadi Yahudi dan Nasara dia suka ikat rambut daripada depan sampai belakang. Jadi Nabi Muhammad SAW bila bersama dengan ahli kitab, dia pun akan buat perkara yang sama. Kenapa? Mudah-mudahan dengan sikat rambut tadi, ahli kitab tadi nak rapat kepada Islam. Itu indahnya Nabi.
Nabi berdakwah menggunakan rambut, tuan-tuan. Kita kadang-kadang Allah nak cakap pun payah. Nak dakwah sikit pun susah dah. Nabi guna rambut je pun dah jadi sebagai dakwah, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian disebut lagi dalam hadis ni apa? Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Jadi bila mana bersama dengan kaum musyrikin Mekah, mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buat rambut sikat tengah, belah tengah. Belah tengah. Dan disebutkan bahawa bila menyikat rambut sebelah tengah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih suka kepada menyikat rambut belah tengah. Nabi suka menyikat rambut belah tengah. Dan bila menyikat rambut belah tengah ni pula, tuan-tuan rahmat Allah, Nabi selalu akan mulakan menyikat rambut dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Mulakan dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Maka sikat rambut mula dengan belah kanan. Itu Nabi lah. Andai kata rambut kita tak boleh nak sikat tengah, tak mengapa. Tak menyalahi sunnah, tak ada salah pun. Dah rambut kita tak boleh nak sikat tengah, nak buat macam mana? Ni siap buat rawatan lagi. Kalau boleh nak bagi tengah ni, boleh sikat macam Nabi. Allahu Akbar. Tak perlu seksakan diri. Siapa dapat buat, alhamdulillah sunnah. Siapa yang tak dapat, banyak lagi sunnah-sunnah yang boleh buat. Sunnah Nabi ni banyak. Nabi dia bukan setakat merapikan ataupun menyikat rambut, bahkan janggut. Andai kata kita tak dapat sikat rambut belah tengah, banyak sunnah lagi kita boleh buat. Sunnah kita nak pakai selipar. Pakai selipar kasut kita, pakai belah mana mula? Belah kanan. Pakai belah kanan, dapat sunnah Nabi. Pakai baju, sebelah kanan masuk dulu. Masuk tandas sebelah, alhamdulillah, belah kiri jangan belah kanan lah. Ikut semua kanan-kanan ni, belah tandas belah kiri kena nasib baik alhamdulillah. Tu kena tahu, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian apa dia? Nabi nak sebut dalam kitab ini, dalam hadis ni juga, nak menyatakan bahawa pentingnya penjagaan diri, pentingnya menjaga diri, tuan-tuan. Akhir-akhir zaman ni, kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan rahmati Allah, mungkin orang kata dalam satu peribahasa, orang parik selalu kata apa? Don't judge a book but discover. Jangan menilai sesuatu daripada rupa paras sahaja. Sekarang ni don't judge a book but it's Facebook. Dengan Facebook saja, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tengok ada di Indonesia viral baru-baru ni, ada orang yang rambut dreadlock. Dreadlock tau, dreadlock. Macam rambut Bob Marley, style Bob Marley kan. Tapi jadi imam di Indonesia. Kan? Diiktiraf pula tu. Ramai pula orang bila dia datang tu jadi macam imam besar pula, diiktiraf rambut dia tu. Tuan-tuan, kita ni dalam bab kita pemilihan imam pun satu hal juga sebenarnya. Sunnah tak kita pilih imam yang terbaik di kalangan kita? Sunnah dah. Tapi kalau ada rambut macam tu, Allahu Akbar, tuan-tuan. Rambut dreadlock. Tuan-tuan tengok tak Alien versus Predator? Rambut macam tu, merebang macam tu, kalah Kak Limah. Rambut dia, Allahu Akbar. Kalau rambut tu jenis rebonding tu boleh tahan lagi. Ini ya Allah, dengan curly tu apa, kerintingnya lagi, ya Allah kan. Siam pula tengok kadang-kadang. Rambut tu saja dah berat. Belum lagi semayang macam mana tu. Awal-awal dijumpa, kenapa dia pakai seluar jean koyak-koyak jadi imam. Seluar jean koyak-koyak jadi imam. Mula kat Indonesia viral. Jangan menilai orang daripada paras rupa. Tapi dah pakai seluar jean koyak-koyak jadi imam. Macam mana tu? Kan satu hal juga tu. Jadi kita jangan pengamalan satu-satu tempat kita senang-senang kita nak adaptasi kat tempat kita sendiri. Kita tak tahu kan apa macam mana ceritanya. Itu kena tahu, tuan-tuan. Jadi kita kena jaga kebersihan diri. Walaupun tak menyalahi sunnah Nabi, tapi bila kita nak jadi imam, pastikan kita kemas. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kamu 'inda kulli masjid, setiap kali nak pergi masjid. Kita, tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf kita pergi kerja handsome.
Kita keluar dating dengan orang rumah handsome. Tapi kita bila mana nak berdating dengan Allah Subhanahu wa taala, datang masjid pakai t-shirt pagoda. Pagoda pula ada poket Doraemon. Nah, tuan-tuan, kita keluar pergi makan malam dekat hotel mewah-mewah pakai handsome tuan-tuan. Tapi jumpa Allah, zuhud ustaz, dia kata. Zuhud bukan macam tu tuan-tuan rahmati Allah. Zuhud tu bukan pakai pakaian compang-camping, tu bukan zuhud. Nah, itu bukan namanya zuhud. Kita ni orang kita zuhud tu mesti duduk dalam keadaan yang miskin. Itu bukan zuhud tuan-tuan. Itu bukan zuhud yang sebenarnya. Itu kena faham konsep zuhud. Nanti kita cerita dalam depan ni lah. Kalau ada rezeki, insya-Allah saya akan buat satu kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah menceritakan tentang zuhud. Tentang zuhud nanti kita akan cerita insya-Allah. Kalau ada rezeki insya-Allah. Lebih dalam tentang zuhud insya-Allah. Cerita hadis ni pun tak habis, baru 30. Hadis dalam kitab ni ada 400 lebih. 415 baru baca 30. Masya-Allah, dah kat setahun lebih dah. Tu dia nikmat dia mengaji hadis ni. Baik, seterusnya haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi' al-Makki an Ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha dhafair 40. Dia kata dalam hadis ni ada satu perawi yang dinamakan Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ini merupakan salah satu pendorong kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengarang kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um merupakan kitab dua yang besar dalam mazhab Syafi'i sehingga menjadi rujukan untuk mazhab-mazhab yang lain juga, tuan-tuan. Kitab Ar-Risalah ini dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala kerana dorongan daripada seorang perawi dalam hadis Ar-Rahman Abdul Rahman bin Mahdi. Tu dia disebabkan penanyaan Abdul Rahman bin Mahdi kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka Imam Syafi'i rahimahullah menulis terus kitab Risalah. Dalam hadis ni diriwayatkan daripada Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa tuan-tuan rahmati Allah? Sepupu Nabi. Ummu Hani ni sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini seorang perempuan yang masuk Islam ketika mana Yaumul Fath ataupun Fathul Makkah, ketika pembukaan kota Mekah, iaitu tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah baginda Rasulullah SAW datang ke kota Mekah dan baginda singgah di rumah sepupu dia ni Ummu Hani. Dalam Ummu Hani ni banyak cerita hadis tentang Ummu Hani. Salah satunya cerita Ummu Hani ni cerita pasal bagaimana Nabi SAW masuk kota Mekah ketika itu tuan-tuan dalam keadaan bertocang. Dalam keadaan bertocang. Siapa kat sini pertama kali dengar Nabi Muhammad SAW pakai tocang? Pernah dengar tak Nabi Muhammad SAW pakai tocang tuan-tuan? Tak pernah lah. Inilah hadis dia. Hadis ni hadis sahih. Daripada Imam Tirmizi kata hadis ni hadis sahih. Katanya Nabi pakai tocang. Tocangnya 4 pula tu tuan-tuan. 4. Yang mana kata ulama disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW pakai tocang 2 di hadapan, 2 di belakang. Kalau kita tengok cerita Vikings yang melawan lanu-lanu pedang-pedang ni, tengok dia punya tocang. Dia pakai tocang, ikat rambut ke depan. Dan tocang Nabi Muhammad SAW didandan, maksud di braided, dibuat macam cerita Frozen kan, Elsa Let It Go tu, rambut dia braided, umpama begitulah. Kata guru saya, tocang Nabi Muhammad SAW tocang yang cantik. Kata guru saya, tocang dia cukup cantik. Bukan tocang macam kita ni. Satu je, kadang-kadang nak semayang dekat satu. Tunggu. Tak. Tocang Nabi Muhammad SAW 4 tocang dia tuan-tuan. Kadang-kadang kita ikat belakang ni kan, dia 4. Sini belakang 2, sini 2. Jadi Nabi pun bertocang. Dan bila disebutkan tocang Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi seorang saja yang bertocang. Ini adat tradisi orang Arab, bila mereka merantau, mereka akan bertocang. Jadi ketika itu ulama kata, bukan Rasulullah SAW sahaja yang daripada Madinah ke Mekah bertocang. Semua sahabat-sahabat Nabi bertocang. Sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita dah cerita, Nabi ni ada 3 keadaan rambut dia, betul? Dia ada wafrah, dia ada limah, dia ada jummah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ada dalam keadaan yang rambut yang
yang panjang. Adakah zaman Nabi SAW tak ada pisau cukur, tuan-tuan? Sehingga kan Nabi tak cukur rambut, Nabi tak cukur janggut. Ada atau tidak? Ada pisau cukur, tuan-tuan. Kalau tidak, masukkan ada hadis yang menyebutkan baginda Rasulullah SAW bercukur. Pertama kali baginda cukur dan terakhir kali Nabi baginda Rasulullah SAW bercukur adalah ketika di hari Arafah. Ketika haji terakhir itu Nabi bercukur. Jadi ada pisau cukur zaman tu. Jangan kata Nabi tak ada pisau cukur sebab itu Nabi janggut panjang, rambut panjang. Tu orang tak belajar nama dia. Nabi bercukur. Ada pisau cukur zaman tu. Tapi tradisi orang ketika itu rambutnya kena panjang. Kenapa? Nak nampak gah. Tuan-tuan, kalau rambut pendek tak nampak sangat berperang tu kan. Jadi bila rambut panjang, pakai baju besi pula, tocang pula lagi, orang tengok gerun tak gerun. Umpama tuan imam kita pergi pakai rambut panjang, tocang, datang masjid, dah tak betul dah tu imam kita. Dah umpamanya gitu. Jadi orang takut. Jadi baginda pun bertocang, kan, tocang yang 4 tadi, rambut panjang. Dan Nabi datang ke rumah Ummu Hanik. Dalam hadis ni cerita Ummu Hanik cerita dia nampak Nabi pakai 4 tocang. Tapi dalam hadis juga disebutkan, hadis yang panjang ni, dia datang rumah Ummu Hanik, dia tanya apa, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan teka. Ummu Hanik, pada engkau ada makanan tak? Dia datang jumpa Ummu Hanik, minta makan kat Ummu Hanik. Dia lama tak jumpa Ummu Hanik. Dia pergi rumah Ummu Hanik masa Mekah tu. Dia tanya Ummu Hanik, ada makanan tak? Kemudian Ummu Hanik kata apa? Tak ada ya Rasulullah, tak ada makanan. Tak ada makanan. Ada je, ada Rasulullah ada. Dia kata, ada apa? Ada roti dengan cuka. Sebab itu keluarlah satu hadis, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi tuan-tuan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Tapi kena faham, bukan makan cuka semata-mata. Nabi datang rumah Ummu Hanik, ni nak cerita Nabi ni memuliakan tuan rumah. Tuan rumah tak ada makanan, jadi dia kata apa? Macam bahasa kita lah, aku tak ada apa-apa nak bagi engkau ni, ada air bujang je. Air bujang lah. Macam tu lah kitanya Nabi. Bila sampai rumah Ummu Hanik tak ada makan, cuka pun cuka lah. Jadi begitulah kaedah dia. Bukannya bermaksud Nabi ni suka makan sangat cuka, tidak. Tapi Nabi nak cerita, Nabi menghormati tuan rumah. Tuan rumah tak ada benda nak bagi makan, cuka pun jadi. Kita chicken chop 3, fresh orange 2 dah, teh tarik 1. Beria minta tuan rumah ni. Tuan rumah kata, buatlah macam rumah sendiri. Memang dia buat macam rumah betul. Itu masalah juga, tuan-tuan. Jadi Rasulullah tunjuk contoh. Jadi tu datang hadis, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis ada, nanti kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan. Kitab ni Imam Tirmizi karang, bab lauk lah paling banyak sekali. Panjang hadisnya adalah bab lauk. Jadi bila tiba masanya kita mengkaji bab lauk, semua kena datang bawa lauk-lauk. Haji Mazlan boleh? Bawa lauk-lauk. Bawa lauk. Kita nak kaji bab lauk. Tapi syok bila kita kaji bab lauk ni, rupanya Rasul banyak makan makanan yang kita tak tahu. Kadang-kadang orang Arab pun tak tahu ni rupa makanan macam ni Nabi tu. Ada sahabat salah seorang ni, Ibn Abbas juga, dia jumpa dengan seorang perempuan, tukang masak Nabi. Dia minta buat makanan macam mana Nabi makan. Lepas tu tukang masak ni kata apa? Kau ni takkan dapat, kau takkan suka benda Nabi makan masa tu. Rupanya dia buat juga. Ibn Abbas salah seorang ni, ada 3 orang pemuda, salah seorang Ibn Abbas kata, buat je makcik, tak ada masalah, kami boleh makan. Maka dia buatlah apa yang dia buat tu. Gandum yang paling rendah kualiti dicampur pula dengan apa nama rempah ratus, digaul-gaul, letak kurma sikit, lepas tu makan. Tepung gandum yang paling rendah sangat kualiti, tuan-tuan, campur dengan rempah ratus, campur dengan kurma, lepas tu bagi makan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan zaman sekarang rasa nak makan tak benda macam tu? Yang menjadi makcik tu bagi tahu dekat Ibn Abbas dan juga sahabat-sahabat, ada 2 orang lagi sahabat, salah satunya Ibn Ja'far. Dia tanya, nak tak kau makan ni? Rasulullah makan ni. Rasulullah makan, kami makan. Dia nak menghidupkan sunnah. Cuba kita macam tu, tuan-tuan.
Uish, tak pernah makan makanan Rasulullah makan macam ni. Oh, tu dia. Nabi pernah makan cili tak tuan-tuan? Ya. Ada Nabi makan cili. Dia sebut dalam hadis Nabi makan cili, tapi cili tu dah ditumbuk, dihancurkan, dicampur dalam makanan. Nabi pernah makan labu, dia makan labu. Nanti kalau ada rezeki insya-Allah tuan-tuan, kita sampai bab labu, kita bagi musalsal labu. Kena bawa labu lah masa tu. Bagi musalsal labu. Ada satu hadis musalsal yang ceritakan tentang labu. Kita makan labu tu, kita cerita dubak. Cerita bab dubak ni labu. Nanti bagi musalsal insya-Allah kalau rezeki lah. Baik. Jadi Rasulullah SAW datang dengan empat tocang. Dalam bab seterusnya, kita masuk bab yang baru. Bab maja fi tarujjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab merapi rambut ataupun janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'n bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah qalat كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Hadis ni nak cerita daripada Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita, sesungguhnya aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu aku dalam keadaan haid, dia kata. Ada satu pengamalan, orang-orang kita dulu kata, kalau orang rumah kita haid, jangan pegang rambut laki-laki, jangan pegang rambut suami, jangan sikat rambut suami sekalipun. Sebab apa? Perempuan dalam keadaan haid, dikatakan apa? Orang dulu dia kata apa? Perempuan bila dah haid semuanya kotor, tangan kotor, jadi tak boleh katanya. Ni ada fahaman dulu. Mungkin yang tak dengar, tapi ada fahaman begitu. Maka dalam mazhab kita, dalam semua empat mazhab tak ada masalah kalau isteri nak menyikat rambut suami walaupun dalam keadaan haid. Kita dah cerita dah. Nabi pun pernah, dalam sebelum ni kita cerita, Nabi pernah mandi dengan Aisyah dalam satu bekas yang sama. Pun ada cerita. Ni sama juga keadaan dia. Nabi ketika itu, Aisyah yang sikat rambut Nabi walaupun dalam keadaan haid. Jadi tak ada masalah kalau perempuan, isteri-isteri yang datang haid nak sikat rambut suami, tak ada masalah, tak ada halangan. Baik. Kemudian disebutkan juga sunnah menyikat rambut walaupun seorang perempuan yang menyikat, orang lain yang menyikat rambut orang lain, tak ada masalah. Kita sikat rambut itu satu sunnah, orang lain sikatkan rambut untuk orang lain pun jadi satu sunnah, tak ada masalah. Dalam hadis ini juga diceritakan bahawa tentang keadaan haid seseorang wanita, iaitu sependek-pendek haid itu berapa hari? Minimum haid wanita berapa hari? Minimum wanita 7 hari. Nah, betul. Minimum haid wanita berapa hari? 7 hari. Kena buat apa ni, daurah fiqh wanita. Nah, buat janji dengan Ustazah Asma, buat fiqh wanita. Nah, haid wanita minimumnya 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari 1 malam. Normal wanita 6 ataupun 7 hari. Sepanjang-panjang maksimum haid wanita tu berapa lama? 15 hari 15 malam. Kena buat tu. Kadang-kadang ramai daripada kita yang masih tak tahu tentang fiqh wanita ni. Istihadah, haid, nifas, masih ramai yang tak tahu. Dalam mazhab Syafi'i berapa warna darah haid? Dalam mazhab Syafi'i ada berapa warna darah haid? Nanti je berapa? 3. Tuan-tuan, tiba-tiba ada orang rumah tanya, "Bang, keluar darah hijau lah." Kamu ni kuat benar kompasnya. Ada tak darah hijau ni? Darah haid warna hijau ada tak? Ustaz ni dah pelik ni, sesak ni. Dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, hijau dikira sebagai darah haid. Darah haid dalam mazhab Hanafi 7 warna dalam mazhab Hanafi darah haid. Dalam mazhab Syafi'i kita ada 5 warna. Itu penting kita belajar fiqh wanita ni.
Fake wanita ni selalunya datang wanita lah. Tapi kalau boleh kena ramai lelaki datang. Betul tuan. Nak lagi kalau kita musim-musim haji pergi umrah kan, yang tanya tu orang perempuan nanya muslimat, tanya pada ustaz. Bayangkan ustaz nak jawab, puan dah cek ke warna apa tu? Mestilah malu seorang muslimat nak tanya macam tu keadaan, betul? Kan dalam Muzakarat Abu Haji sebut, kalau perempuan yang dah berhenti haid, katalah dia dah menopause umur 60 tahun, tiba-tiba dia pergi umrah, umur 70 dia pergi umrah, baru nak buat tawaf keluar darah, dah menopause tadi, dah menopause, umur 60 tahun dah menopause, umur 70 tahun pergi umrah, nak buat tawaf tiba-tiba keluar darah. Lepas tu dia tanya ustaz, nak minta maaf nak tanya ustaz ni, makcik ni dah menopause 60 tahun, habis umur 70 tahun tiba-tiba nak buat tawaf keluar darah. Agak-agak makcik tu rasa segan tak kalau kita tak tahu sebagai seorang lelaki. Kalau suami tahu mudah tak cerita dia? Mudah lah. Sebab tu kita kena, yang lelaki kena tahu tentang fake wanita ni. Jadi kalau gitu jawapan kita nak bagi macam mana? Nah. Tidak. Dikira darah haidnya ketika itu kalau cukup mudah 24 jam. Umur 70 tadi dia tawaf, masa tawaf keluar darah, tunggu 24 jam. Betul tak 24 jam tu keluar 20, masuk jam ke 25 betul darah lagi. Aman tu dikira darah haid. Walaupun dah menopause. Senang-senang. Bukan senang kita nak belajar fik wanita ni. Banyak perkaranya. Jadi kena anjurkan tu nanti. InsyaAllah kita buat 3-4 masjid gabung sekali. Jadi ramai boleh datang tak? Masjid Bandar Yu dia dapat nama. Marah. Tak ada. InsyaAllah kena buat ni ilmu, penyebaran ilmu di kalangan masyarakat. Baik, seterusnya hadis itu, haddatsana Yusuf bin Isa haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' bin Salih an Yazid bin Abban wa Ruqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'si wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Baik, hadis ni cerita tentang daripada Anas bin Malik, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'si. Nabi ni suka sikat rambut dan juga letak minyak rambut di kepalanya. Kemudian merapikan janggut dia juga. Merapikannya. Wa yukthirul kina hatta ka'annahu thabu zayyat. Sehingga kan dia letakkan minyak rambut tu sehingga kina ni apa? Dia punya macam topi kita. Kita pakai lebay ni dikira sebagai kina. Kina kita. Sebagai lebay ni sebagai kina. Sunnah Nabi pakai serban, betul. Tapi kina Nabi kena ada. Sebab itu kita pakai serban kena ada kina. Syiah dia pakai serban, cuba tengok ayatullah dia. Dia pakai serban, dia pakai kina tak? Dia tak pakai lebay. Tuan-tuan kalau tengok Syiah, dia pakai lebay tak kalau pakai serban? Yang ayatullah yang pakai jubah hitam ke? Tak ada, nampak liciknya. Dia tak pakai lebay, tuan-tuan. Syiah dia pakai serban, dia tebal tapi kepala licin. Dia tak pakai kina, penutup kepala top, macam kita pakai lebay kopiah ni. Syiah dia tak pakai. Bila dia pakai serban dia tak pakai. Dia tak pakai terima hadis-hadisnya macam ini. Sebab apa? Hadis-hadis macam ini tak terima pada mereka. Mereka terima hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Ahlul Bait saja. Nak pula lagi terama siapa? Salman Al-Farisi, apa lagi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad. Ada beberapa sahabat saja yang terima periwayatan hadis mereka. Itu pelik Syiah ni. Hatta kalau kita apa? Kita bertahallul, Syiah pun tahallul juga, tuan-tuan. Tapi tahallul macam mana? Ketik kuku. Syiah dia ketik kuku kalau bertahallul. Kalau kita buat haji umrah tu, tahallul ketik kuku kita, potong 3 helai rambut tak? Bukan 3 tempat tu. Ada kes kadang-kadang, tuan-tuan. Ustaz boleh tolong tak? Tolong apa? Tolong tahallulkan saya. Boleh, tak ada masalah. Kita potong pak atas. Ustaz, lagi 2. Mana? Tepi, kiri dan kanan. Kenapa? Cukup 3 tempat, Ustaz. Sunnahnya 3 tempat, Ustaz. Sudah. Pertama kali saya dengar. 3 tempat dia kata. Walhalnya kita kurang-kurangnya 3 helai dan panjang lebih kurang 1 kan? 1
Sampai sini sekurang-kurangnya. Ini sampai 3 tempat. Oh lama. Lagi baru, ilmu baru. Mungkin Tok Guru dia hebat lagi lah. Nak cerita yang Nabi pakai rambut, pakai minyak rambut tu, sehabis dia punya lebay ni penuh dengan minyak. Tapi ada setengah kitab-kitab kita nak terjemah, dia kata Nabi umpama penjual minyak. Dia kata Nabi umpama penjual minyak. Silap terjemah. Tu kena berhati-hati dalam buat terjemahan. Banyak kitab terjemahan Syama'il Muhammadiyah kadang-kadang terjemah tak berapa tepat. Umpama macam ni tadi. Nak cerita pasal kopiah dia tadi yang banyak minyak, dia kata habis satu baju kena minyak dalam terjemahan. Nanti ada kita tengok ada terjemahan lagi merepek kata apa. Dalam kita ada beza antara araqun dengan irqin. Araq dengan irqin. Satu urat, satu lagi peluh. Beza baris araq dengan irq. Ain raqaf. 3 huruf ni tapi beza baris. Irqin dengan araq. Satu urat, satu lagi peluh. Dia pergi terjemah tentang peluh. Ketika Nabi marah, Nabi nampak peluh. Dia nak cerita dalam Nabi bila marah ada urat timbul. Nabi bila marah, urat dia timbul kat sini. Itu bila Nabi marah. Tapi dia cerita terjemahan dia, Nabi bila marah keluar peluh dekat sini. Dia jadi pelik lah terjemahan. Tu kena faham kadang-kadang terjemahan silap baris je habis. Baik, nak ceritanya Nabi SAW dia suka sangat sikat rambut dan juga janggut dia. Lepas tu dia menggunakan minyak. Dan minyak yang Nabi suka guna minyak apa tuan-tuan? Petronas zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun yang Nabi suka gunakan. Jadi banyakkan. Lepas ni semua berniaga zaitun tau. Pasal Nabi suka. Ini sunnah. Habis semua nak jual barang sunnah kan. Tapi tak kena masalahnya menjual perkara sunnah ni tapi tak kena tempat kadang-kadang. Masya-Allah tuan-tuan. Baik. Kemudian haddatsana Hanbal bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwas an Ash'ath Abi Sha'sa an Abi al-Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'ala. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan jika nak membersihkan sesuatu. Contohnya basuh tangan. Nabi kalau dah makan, basuh tangan dengan tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian wafi tarajul hidza tarajjal, bila nak berjalan menggunakan kaki kanan. Wafi inti'al hidza ta'ala, nak pakai kasut pun guna masuk kaki kanan terlebih dahulu. Begitulah sebaliknya kalau kita nak tanggal dekat sunnahnya sekecil-kecil sunnah mudah je tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak dapat buat sunnah yang besar-besar. Buat pakai selipar, cabut selipar, dah dapat banyak sunnah. Pakai kaki kanan, dapat satu sunnah. Cabut kaki kiri, dah 2 sunnah. Pakai kasut, sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi lah. Nanti kita cerita bab kasut Nabi. Nabi pun rupanya capal Nabi macam mana, nanti kita cerita bab capal Nabi. Nabi capal dia tak macam kita. Nabi punya qibal, capal dia dua. Dia punya tali depan. Tali depan dia dua. Sebab itu tuan-tuan, siapa pakai kopiah capal tadi? Ada tadi pakai kopiah capal, saya nampak. Kopiah capal, nak tunjuk kopiah capal kan? Apa pakai kopiah capal kan? Capal kan? Bukan. Ada pakai kopiah capal. Kopiah capal yang kalau tengok ada 2 macam mata kat atas kepala tu kan. Nampak tak? Cuba abang pakai capal kan? Tu tengok ada 2 kat depan tu, nampak? Nampak ada 2 tak depan tu? Tu itu tali capal Nabi 2, dipanggil qibal. Yang bid'ah, yang perkara bid'ah yang dibuat zaman Sayyidina Osman, apa dia? Sayyidina Osman dia inovasikan baru satu perkara bid'ah, tapi bukan bid'ah dalalah pun. Sayyidina Osman buat satu qibal, satu saja tali. Sebab itu capal yang kita ada sekarang semua satu saja. Nabi pakai qibal dia 2. Sebab itu capal tu ada 2 titik situ. Tu bukan mata tu. Orang masuk, mata apa kat atas tu? Tu bukan mata tuan-tuan. Itu tali qibal tu, capal tadi. Baru kita tahu penggunaan macam tu gitu rupanya. Itu cerita Nabi lah. Baik, nak cerita yang Nabi lagi apa dia? Bila Nabi sebut dalam satu hadis lagi, tayammul fa'in fil yamin barakah. Sesungguhnya mulakan pada kanan, kerana pada kanan itu berkat tuan-tuan. Keberkatan ada pada kanan. Kemudian wafi tarajul hidza tarajjal, bila nak berjalan menggunakan kaki kanan. Nabi SAW suka menggunakan minyak. Dan minyak yang Nabi suka guna minyak apa? Petronas zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun yang Nabi suka gunakan. Keberkatan ada pada kanan.
Sama juga kalau kita ada cincin umpamanya. Cincin kita ni Nabi pakai sebelah mana tuan-tuan? Nabi pakai sebelah kanan. Dan Nabi pakai jari dia jari mana? Nabi pakai di jari ni. Jari apa ni? Kelingking. Nabi pakai di jari ni tuan-tuan. So cincin Nabi pakai di sebelah sini. Tapi boleh tak pakai sebelah kiri? Boleh. Kenapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dia pakai sebelah kiri? Antara jari yang disunatkan kita pakai, Nabi memang pakai sebelah sini. Nabi pakai sini, tapi jari yang boleh dibenarkan juga sampai sini. Tapi jangan pakai jari yang ni. Jangan pakai cincin jari dekat 3 ni, 6 jari ni. Kenapa? Kata ulama, 6 jari ini menyerupai kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Suka pakai cincin kat sini. So yang boleh pakai ni kat sini. Sunnah Nabi jari ni. Dan kemudian mata, pakai cincin yang kena ada mata. Sebab sunnah Nabi pakai cincin ada mata. Dan mata tu pula bukan menghadap ke muka, mata tu menghadap ke bawah. Batu dia tu menghadap ke bawah, bukan di atas. Mata dia menghadap sini. Kenapa Nabi pakai begitu? Sebab bila nak cop nanti Nabi akan pusing, cop terus. So Nabi mata dia ke bawah, bukan di sini. Jadi balikkan. Terbalikkan gini. Mata dia bawah kan, pusing. Tak, hijau ke belakang. Pusing. Gitu. Tu Nabi pakai, kaedah Nabi pakai. Tak ada guna cop, tak payah cop lah. Boleh, tak ada masalah. Cuma Nabi sunnahnya, kalau nak pakai cincin Nabi, nak dapat sunnah-sunnah Nabi betul, pakai kanan, ada mata, dah 2 sunnah. Menghadap ke bawah, ada 3 sunnah. Cara pakai Nabi. Pulang lah, tak ada masalah. Bukan satu benda yang haram, tak ada, totally haram tak tuan-tuan. Jangan kata saya kata haram kayak gitu. Ustaz ni haram jadah ustaz ni. Tapi sunnah Nabi nya begitu kalau nak pakai cincin. Tapi jangan tegur-tegur lah kalau ada jumpa orang tu dia pakai cincin sini, kalau boleh 3 sini, 3 sini, 3 sini. Itu menyalahi sunnah. Tak ustaz, satu-satu cincin ni semua ada penjaga-penjaganya ustaz. Sudah dia jawab macam tu. Warna hijau ini mewakili penjaga untuk parti PAS. Tu minta maaf lah tuan-tuan. Jangan buat gitu lah. Jangan percaya. Ada satu ketika tuan-tuan pergi ke Palestin. Pergi Palestin kan, cuba tanya orang Palestin, yang bukan orang Palestin, orang Yahudi yang sana tu, yang orang Yahudi betul-betul kan, dia suka tengok cincin-cincin kita ni yang ada mata lagi besar, lagi suka dia tanya. Dia tanya, yang mata besar ni siapa, jin mana yang jaga? Betul tuan-tuan. Rupanya sebab itulah dia percaya di bawah Masjid Al-Aqsa tu ada Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Kenapa dia percaya perkara-perkara gaib? Sebab itu dia akan tanya, cincin tu siapa yang jaga? Cincin tu jin mana yang jaga? Dia suka perkara gaib. Ini jin ni Perdana Menteri pertama punya. Cerita dia percaya je. Dia bukan tahu jin kat tempat kita mana. Kan? Betul tuan-tuan. Pergilah tanya orang Yahudi. Dia suka tengok cincin lagi banyak-banyak. Betul. Itulah kisah orang Yahudi di sana lah. Baik. Dah masuk tu lah. Dah masuk. Syok benar cerita cincin ni. Awak tak pakai cincin tapi cerita cincin beria. Baik. Jadi sunnah kalau kita mulakan dengan sebelah kanan, dan pada kanan itu ada keberkatan. Dan juga sebut oleh Nabi SAW, orang-orang yang berpegang pada kanan ini merupakan ahli syurga. Siapa-siapa yang suka pada kanan ini merupakan ahli syurga, Nabi kata. Jadi mulakan pada hari ini, mulakan pakai kanan. Kadang-kadang tuan-tuan ada satu perkara yang pelik. Kadang-kadang kawan-kawan kita pada jemaah tabligh kan dia masuk kereta pakai kaki kanan dulu masuk kan. Betul tak? Lepas tu ada orang tak percaya, apa lah kaki kanan? Tahu pula sunnah Nabi yang kecil macam tu diperlekehkan. Jangan perlekeh tuan-tuan. Kadang-kadang sunnahnya itulah yang kadang-kadang mendapatkan syafaat Nabi. Tak ada sunnah lain nak buat, itu yang buat. Masuk kereta, masuk kaki
kanan. Tengok sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh, masuk kaki kanan, buka kereta masuk kaki kanan dulu. Tengok ramai sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh. Tu pelik juga, macam mana masuk. Saya mula-mula dulu buat kekok juga, lepas tu dah biasa buat, lepas tu dah tak buat lah. Pun satu hari juga kan. Saya kata pada diri saya, tak apalah, sunnah mana yang aku boleh buatlah, tak payahlah kita nak semua sunnah kita nak kan. Yang mana kita boleh buat, yang tak boleh jangan tinggal semua kan. Dia sunnah kahwin 4 je dia buat, sunnah lain dia tak buat, habis betul, haram betul lah. Jadi buatlah tuan-tuan, sunnah mana sekecil-kecil sunnah buatlah kalau boleh. Kadang-kadang sunnah-sunnah kecil ni lah membantu syafaat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa malam ni sampai sini saja, insya-Allah. Kita sambung pada perkongsian akan datang tentang, kita akan masuk terus insya-Allah pada kelas akan datang tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang uban. Sampai uban pun sahabat-sahabat kira. Kan masa kelas pertama saya dah cerita lah, kalau kita sayang orang rumah kita, cuba kira uban dia. Tak habis kira, tak sayang tu. Sebab apa? Sahabat kira uban Nabi, dia sayang ke Nabi sampai uban Nabi pun dia kira tuan-tuan. Yelah ustaz, uban Nabi sikit, cuba tengok suami saya, habis semua dah putih, nak kira macam mana katanya. Dah juga ya, betul juga kan. Tak apalah, gua-gua je, kira lah mana mampu lah. Allahu akbar. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah ilmu yang kami belajar pada hari ini ya Allah, supaya boleh kami amalkan dan sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami insan yang soleh dan solehah ya Allah. Bantulah kami untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami asbab untuk orang lain mendapat hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kami, akhirkanlah kalimah hidup kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanggung tasbih kafarah hingga 1 asar. Subhanallah wa bihamdihi.